Lambat. Okay, minggu lepas dah tak buat. Hari Jumaat ada. Minggu lepas hari Jumaat kita buat kelas kan. Cuma malam je kita buat kelas. Sebab saya janji buat kelas tuition malam. Jadi tak jadi buat kelas tuition. Sepatutnya kita ganti kelas tuition tu. Sebab sebulan ni kena berapa jam? 4 jam ke 3 jam kena buat kelas tuition. Nak ganti bila saya tak tahu lah. Tunggulah. Okay, malam ni kelas tuition macam biasa. Pukul 8.45 awal sikit sebab dah ni Syak masuk awal. Jadi 8.45 kita buat 2 jam. 8.45, 9.45, 10.45. Ui, lamanya. 1 jam setengah lah kita buat. Nah, sampai 9.30. 9.30 ke 10. 8.45, 9.45, 10 suku. Okay, kita buat kelas tambahan sampai pukul 10 suku. Okay, ada bantahan? Tak ada bantahan lah, senyap je. Semua orang tidur. Dengar tak? Dengar. Saya ni ada muskil. Saya punya komputer ke rosak, tak dengar suara ke, hampa tak dengar saya cakap apa. Sebab tak ada respon. Okay, kalau semua dengar, tulis dalam WhatsApp tu kelas tambahan 8.45 sampai 9.15, 9 suku. 8.45, 10 suku, sorry. Okay, 8.45 sampai 10 suku. 1.5 hours. Okay, patah balik kat kelas kita ni. Mana tajuk kepengamiran dalam kinematik gerakan linear. Kita tak habis ni kan? Okay, sepatutnya ni kalau kata ramalan saya lah. Ramalan saya benar bulan 10 ni, minggu depan ni sekolah pula lah. Penang masuk fasa 3. Kalau tak silap saya lah. Bila awak tengok keadaan COVID ni kan, tak tahu hari ni dia kata Penang masuk fasa 3, kita tak tahu. Jadi bulan 10 masuk sekolah tau. Jadi prepare baju sekolah mana dia, celui ke tak. Form 5 sebab fasa 3 Form 5 masuk sekolah. Kelas lain tak lagi. Kelas lain kena tunggu fasa 4 baru kelas lain masuk. Jadi prepare yang Form 5 ni yang nak buat esok ni. Okay? Okay. Tajuk yang ada saya bagi homework tak kat hampa. Saya boleh lupa lah. Duk kelang kabut pasal vaksin minggu ni dia lupa. Ada dah homework saya bagi? Saya tak ingat. Ada. Soalan mana? Soalan nombor berapa? Siapa cakap tu Mina? 266. Muka surat 266. 260. Tak balik. Oh tak habis. Ni formatif 8.2 ni kah? Kat mana? 64. Betul ni? Ke yang ni latihan kendiri? Latihan formatif. Latihan formatif Nombor 1, 2, 3. Ya. Ada masalah tak? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Sebab saya tengok tak ada siapa tanya saya pun ada masalah ke tak? Kalau tidak ada juga 2-3 orang tanya, cikgu nombor 1 buat macam mana?
Ni tak ada siapa tanya pun. Abang buat ke tidak pun saya tak tahu. Bukti apa buat? Bukti macam mana kalau saya nak minta bukti apa buat? Hari ni kita discuss latihan ni saja. Malam saya masuk bahagian ni lah, pengamiran, sebab saya janji ni hari ni pengamiran kan masuk kan. Tapi dah 8 orang tak cukup. Kita tak cukup quorum, 8 orang pun, 8 campur 3 orang lagi ni. Tiga ketua ni mana nak tunjuk. Dennis ni saya tahu dia Leno. Nak kena gerak. Ni kena message ni gerak. Yang hak 2 orang lelaki tu tak tahu lah. Mana Dennis? Ni. Aduh budak ni. Ada Dennis, ada kelas. Ini tak ada. Lagi dia kata, cikgu maaf saya baru bangun tidur. Lagi siapa? Suhaila Suhaila. Sampai ada nombor dia. Saya mau nombor dia yang mana? Suhaila dengan apa tadi? Ada nombor gambar. Adik terkipu. Mana dia Suhaila? Tak ada pun nombor dia. Lebih lah. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Ada masalah tak ni? Saya tanya ni soalan nombor 1. Saya nombor 3 itu. Yang soalan lah E. Oh yang ada otak ni ya. Okay. Yang E saja. Nombor 1? Nombor 1 saya okey. Okey ya. Yang lain? Sebab kalau tak ada masalah ni saya tak mahulah duk fokus kat lama-lama kat sini. Ada masalah ataupun tidak? Saya tengok je lah dah. Okey. Okey, nombor 1. Raja di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi sesaran. Okey, dia bagi fungsi sesaran. Nampak tak graf dia ada 3 sini. Sesaran, hal laju dengan pecutan. 3 graf. Okey, kalau kita ikutkan ini adalah sesaran. Okey. Okey, ini sesaran yang merah ni. Okey, untuk yang purple ni adalah hal laju dan yang hijau pecutan. Okey. Okey, soalan dia bagi satu titik bergerak di sepanjang garis lurus melalui titik tetap O, sini melalui titik tetap O untuk masa kosong hingga 4 saat. Okey. Berdasarkan graf, tentukan hal laju awal. Okey, tentukan hal laju awal. Bila awak tengok ini adalah graf linear. Okey, graf linear. Boleh tak awak tahu persamaan graf linear ni? Awak dah belajar kan graf linear kan? Macam mana nak tahu persamaan dia? Boleh tak tahu? Boleh. Boleh kan? Asniza ada di sini. Asniza. Ya. Macam mana awak buat tak soalan ni? Siapa dah join? Siapa join tak? Suhaila. Okay, macam mana kita nak cari garis persamaan garis lurus ni? Kita tengok pintasan paksi X, boleh tahu dah kan? Lepas tu kita cari kecerunan. Macam itulah kita guna sebab dia linear. Okay, kita buat Y sama dengan MX tambah
C. Okay. Jadi Y tu ialah V kan? Okay, dia akan jadi V. Yang ni lah. V sama dengan MT tambah C. V dia V ni lah. Awak boleh ganti ni. Nak cari ni kan. Dia dah bagi dah kat sini titik. Clue dia semua dia dah bagi dah. V. V dia 6. T dia 4. Ada satu lagi. V dia 0. T dia 1. Ataupun V 0. T dia. V dia 0. V dia -2. T dia 0. Okay, ni titik. Ada 3 titik dia bagi kat ni. Ni 1. Ni 2. Yang ujung ni 3 titik. Jadi awak tak ada masalah lah buat persamaan ni. Okay. Y sama dengan MX tambah C ni. Okay. Okay. Okay, nombor 1 A. Y sama dengan MX tambah C adalah V sama dengan MT tambah C. Okay, 3 titik yang dia bagi kat situ. Okay, saya buka buku teks tak? Lagi kan sebab saya guna ni tak nampak pula nak kira. Dia bagi 3 titik. Titik yang pertama ialah -2, 0. Titik yang kedua 0, 1. Titik yang ketiga 6, 4. Betul tak? Okey, lepas tu awak pilih lah mana-mana nak cari M. Okey. Kecerunan. Macam mana nak cari? Ambil salah satu lah kan. Jadi saya rasa tak ada masalah ni kalau kita ambil pintasan paksi Y, pintasan paksi X ni. Saya pun tak ingat formula dia macam mana dah. Okey, tapi tak apalah kita ambil ni. Okey, atas Y katalah 0 tolak 2 bawah X. -2 tolak 0. Awak akan dapat -2 per -2. Dapat 1. Okey, kecerunan dia 1. Dah tu oleh itu V awak ambil lah titik mana pun. Saya ambil. Sini saya silap 46. Bukan 64 lah. Balik. 46. Okey. Okay, V dia ialah 6 sama dengan 1. T dia 4 tambah C. Jadi awak akan dapat C dia ialah 6 tolak 4, 2. Jadi persamaan dia ialah V sama dengan T tambah 2. Okey? Betul tak? Saya silap. Betul kan? Cuba nampak pelik kan? Jawapan. Saya tengok jawapan. Tebak berapa? 48. Okey. Soalan dia hak laju awal dalam berapa dah pergi cari. Hak laju awal daripada gerah boleh cari dah. Hak laju awal T0. Tengok tak apalah. Ini adalah persamaannya, tak apalah. Ini bukan A. Okey. Susah buat soalan tak baca pun. Itulah. Hal laju awal awak tengok T sama dengan 0. V dia berapa? V dia sama dengan -2. Tak payah buat pun. Tu dapat jawapan daripada graf. Okey, B.
Ya. Yang M tu cikgu ambil titik negatif 2, 0 dengan 01 Ha, ya. Boleh lah. Kenapa cikgu tolak 0, tolak 2? 0.2. Tentunya kan 0 tolak 1. Ha. Betul. Mana dia? Ha. Pasal saya tolak 2. Ha, okey. 0 tolak 1. Tak, saya nampak macam 2. 0 tolak 1, negatif 1. Jadi kecerunannya negatif 1/2 kan? Negatif 1 per negatif 2. Jadi 1/2. Jadi dia punya ni ni 6 sama dengan kecerunan tadi 1/2 X dia 4 tambah C. Jadi jawapan dia C sama dengan 4 lah. Betul tak? C sama dengan 4 kan? Jadi persamaan dia B sama dengan 1/2 T campur dengan 4. Dia nak hilangkan pecahan, dia akan jadi V 2V sama dengan T tambah 8. Ini persamaan hal laju dia. Sebab dia tak tanya pun persamaan hal laju. Dia tanya dah persamaan laju. Dia tak tanya, tak apalah. Nanti ini kita cari, cara nak cari dia macam ni lah kan. Kita soalan dia tak tanya. Okey, masa dalam saat apabila zarah itu melalui kosong. Melalui titik kosong. Masa dia berapa? Okey, masa dalam saat bila awak tengok graf tu, kita tengok balik ke soalan Mana ni soalan dia? Okey, bila kita tengok soalan, masa dalam saat apabila zarah melalui titik kosong. Okey, kita tengok masa, kita tengok sasaran sebab kita nak tengok masa dia. Kita tengok graf sasaran. Okey, melalui titik kosong, sasaran masa dia ialah 3 saat. Kita tak ada tengok yang hak laju. Kita tengok sebab apa? Sebab apa kita tak tengok hak laju? Sebab hak laju ni macam mana nak nampak kampung saya tak okey. Tapi kalau soalan dia tanya bila zarah melalui titik kosong, awak tengok tang sasaran. Okay, bila tengok graf sasaran, hanya graf sasaran yang itu dia pakai apabila zarah itu melalui titik kosong. Kita nak cari jarak kita sekarang ni kita nak cari jarak kan. Bila jarak ini graf sasaran, jarak dia bila zarah tu, kalau kita nak ukur jarak, kita kena ambil graf sasaran. Kita tak boleh ambil graf hal laju tau. Kita nak cari jarak. Jadi bila jarak tu, dia patah balik. Maksud dia start, lepas tu dia patah balik dan melalui titik kosong balik. T dia adalah 3. Okay, ini sasaran. Sasaran bila zarah tu melalui titik kosong adalah bila masa tu saat ketiga. Okay. Okay, C. Sasaran minimum. Okay, ini saya tulis balik. Ini padam ni tak betul ni. Bukan tak betul. Cuma tak menjawab soalan. Okay, laju awal T sama dengan kosong.
V sama dengan negatif 2. Okay. Masa zarah, soalan dia tanya zarah melalui titik apa-apa, awak ambil graf sesaran. Apabila graf sesaran S sama dengan 0, T sama dengan 3. Ya, S sama dengan 0. Okey, sesaran minimum dalam meter zarah itu. Macam mana kita nak cari sesaran minimum? Kita tengok graf sesaran. Graf sesaran yang ni kan. Yang ni graf sesaran. Titik minimum sekali. Titik minimum dia apa? 4 kan? Negatif 4 kan minimum dia. Ini titik minimum. Jadi titik minimum dia ialah negatif 4. Okey. Bila sesaran minimum dalam meter, di mana ada jarak kita ukur, kita tak ada arah kan. Dia nak jarak kan. Jadi bila titik minimum dia sama dengan negatif 4. Maksud dia sesaran minimum ialah 4. Negatif tu tak ada. Dia kena modulus. Okey, 4 meter. Okey. Okey, dia sebab dia nak minimum kan. Paling minimum dia adalah negatif 4. Bila tengok titik sesaran dia tu. Tengok graf sesaran, titik minimum dia apa. Okey. Ada nak tanya tak dekat tu? Senyap je ampun ni, saya pun risau ni faham ke tidak. Saya pergi main sekolah lagi jumpa cikgu, saya tak faham pun mampu. Nak kena ulang balik. Okey. Dah setengah jam dah ni. Okey, di jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah dalam tempoh masa itu. Macam kita duk kira macam biasalah. Okey, macam mana kita kira? Okey, kita tengok titik ni. Sini sampai sini berapa? 1 meter. Okey, 3 dengan 4 1 meter. Okey, lepas tu kita pergi ke kosong. Kosong. 4 kosong ni 4 meter. Okey, ni 1 tambah 4. Lepas tu tambah 5. Okey, 1 tambah 4 tambah 5. Okay, kita start daripada kosong tu. Masa saat kosong. Negatif 3 ke 4. Okey, negatif 3 ke 4 ni adalah 1. Ini 1. 1 meter. Okay, saya guna warna lain lah. Saya pergi campur. Ni. Okay, sini 1 meter. Kat sini. Okay, kat sini 4 meter. Lepas tu kat sini 5 meter. Okay. Jadi jumlah jarak dia jumlah jarak sama dengan 1 tambah 4 tambah 5. Dapat 10 meter. Okay. Guna graf yang dia bagi je. Okey, tak ada soalan. Kita tengok yang E pula. E dia tanya julat masa dalam saat. Julat masa dalam saat apabila zarah bergerak menuju ke kanan. Okey, bila kata zarah menuju ke kanan, masa dia mesti positif lah. Okey.
dia mesti di atas paksi paksi T tu, paksi X. Okay. Jadi T dia memang positif. Paksi X. Start daripada awak tengok dia start daripada pusing kat sini. Dia start daripada 3, 4 ni. Ini ialah negatif lah. Okay, bila kecerunan positif dia naik atas ni. Okay, start daripada T negatif, T1. Start pada T1. Itu apabila zarah menuju ke kanan. Okay. Accept. Lambat benda ni. Danish, ada tak? Ada tak dalam grup ni? Masuk dah Danish. Okay, T sama B besar daripada 1. Sebab kita tahu apabila sesaran dia kecerunan dia negatif, ini kecerunan negatif kan? Dia ke kiri. Lepas tu bila dia start ke kanan, dia start daripada saat yang pertama ni, saat 1 ni, baru dia start pusing ke kanan semula. Banyak yang kalau ikutkan soalan graf S, V dengan A, graf S lah banyak membantu. Daripada graf S ni kita boleh nampak, graf sesaran kita boleh nampak sesuatu zarah tu dia pergi ke kiri ataupun pergi ke kanan. Kita tengok graf pun kita tahu dah dia pergi kiri kanan. Okay. Lepas tu kita tengok dia punya kecerunan. Bila tengok kecerunan dia, kita tahu dah laju dia macam mana. Okay. Banyak S. Yang V dengan A ni kurang maklumat sikit. Okay. Dia terhad. Okay, nombor 1. Siap. Nombor 2. Pagi-pagi batuk. Okay, raja di sebelah menunjukkan graf sesaran masa bagi suatu zarah yang bergerak di sepanjang satu garis lurus pada T saat. Persamaan lengkung PQ ialah, dia bagi ada graf, ada 3 jenis graf ni. 1, 2, 3. Persamaan lengkung ni adalah S sama dengan H kuasa 2 tambah K dengan keadaan H dan K ialah pemalar. Titik PQRS masing-masing ialah 01, 2, 3, 4, 3 dengan 6, 0. Cari nilai S, T dengan K. STK. Mana STK? H dengan K dulu. H dengan K. T, S, T, K ni ada. Okay. Okay, yang ni mudah je. Kena isi titik je. Pada titik P, awak bubuh lah. Persamaan tu ganti je lah kan. Okay. Itu dapat T berapa? H berapa? Sorry. H dapat berapa? Siapa buat dah ni? H 1/2. H 1/2. K? K1. K1. Itu jawapan dia. Ganti titik je kan? Okay, ambil titik tu ganti.
awak akan dapat jawapan. Yang ni kat lengkung ni. Ambil P dengan Q je. Okay. Okay, nombor 2. Nombor 2B. Hal laju seketika pun sama juga, kita gantikan daripada persamaan. Tapi persamaan yang baru kita dapat ialah S sama dengan H tadi 1/2 kan. 1/2 T kuasa 2 tambah dengan 1. Okay. Lepas tu dia nak hal laju kan. Jadi kita buat dy dx. Ataupun ds dt. Okay. Buat ds dt. Cari V. Awak bezakan ds dt. Tadi kita dapat dah persamaan mula kan. Mana dia tadi? Tak boleh pakai ni. Ni tak boleh pakai. Sebab kita buat pembezaan, kita dapat jawapan lain. Pasal apa? Ni tak boleh pakai ni. Abaikan. Sebab kita dapat lain lah. Bila awak bezakan, ini soalan lain. Ya Allah, Cikgu Nurul dah nak betul dah. Ni tadi kita buat soalan 1, sekarang buat soalan 2. Pasal apa nak kena mengena? Okay. Ya Allah, saya ni kan duduk depan komputer lama-lama sangat, dia jadi tak betul dah. Okay, petah balik sini. Bila kita buat pembezaan, kita dapat 2. Buat turun bawah. Jadi 2 darab 1/2 dapat 1. Jadi V dia sama dengan T. Yang belakang tak ada dah kan. V dia sama dengan T sahaja. Dia punya persamaan hal laju dia. Okay, V sama dengan T. Jadi hal laju seketika, hal laju dia ialah 1 meter sesaat. Untuk T3, 3 meter sesaat. Untuk T5, 5 meter sesaat. Boleh tak? S kosong. Pasal kosong meter sesaat. Kalau okey, kejap. Kalau T1, kita tak boleh tengok. Kita boleh tengok ni je. Ini untuk T1 sahaja. Okay. Untuk T3, dia duduk kat sini. T3, dia duduk kat sini, tengok graf. Kalau T3, V dia takkan ada 3 kot. Bergerak dia baca. Yang T3 tu bukan sasaran dia 3 je. Tukar kepada hal laju, lepas tu nanti dapat 0 meter per saat tu. Tukar kepada hal laju. Ini okey, ini persamaan dia. Ini persamaan untuk yang ni kan? Dia kata bergerak pada persamaan lengkung PQ je. Okey, betul lah untuk lengkung PQ. Okey, untuk ini adalah kita panggil kecerunan dia kosong kan? Kecerunan dia kosong, jadi laju pun kosong lah kan? Sebab bila kita buat, tengok sesaran dia kosong, sesaran dia ni garis lurus kan? Bila tengok kecerunan dia kosong. Memang V sama dengan kosong lah kan?
Oh, dia duduk kat sini. Betul lah. V sama dengan kosong apabila kecurunan kosong. Kalau kita tengok ini, kecurunan dia negatif. Kan dia turun ke bawah. Jadi kita cari kecurunan dia lah. Kecurunan dia berapa? Kita tengok kecurunan graf S. Kecurunan graf S dy dx kan kita kena buat. Jadi kecurunan dia kita ambil titik 4, 3 dengan 6, 3. Jadi V sama dengan 3 ni, sat titik ni 4, 3, titik ni 6, 3. Jadi kita dapat mana 4, 3, 4, 6, 0, sorry. 6, 0. Jadi kita tolak lah. 0 tolak 3, 6 tolak 4. Okey, dapat negatif 3 per dengan dapat negatif 1.5 meter sesaat. Betul ke jawapan dia? Okey. V itu adalah kecerunan graf. Okay, kalau yang ni kita boleh tukar jadi ni kan. DSCT. DSCT ni adalah kecerunan graf lah. Bila kita tengok kecerunan, ini dia dah bagi dah persamaan graf. Okay, kita buat DSCT, kita dapat T. Kecerunan dia ialah T ataupun hal laju. Okay. Jadi V dia sama dengan T. V sama dengan T. V dia sama dengan 1. Oleh itu V sama dengan 1. Dia nombor 1. And nombor 2 ni, bila T3 duduk kat sini. Okay, T3 duduk kat sini. Jadi graf dia yang ni. Jadi bila awak tengok graf ni adalah straight, maksud dia kecerunan dia kosong. Okay, ingat kalau straight macam ni, kecerunan kosong, saya dah habaq lah itu kan. Kalau straight mencancang, kecerunan dia infinity. Okay, kecerunan infinity. Kalau macam ni, kecerunan graf kosong. Kecerunan tu sama dengan hal laju lah. Okay. Okay, bila kita buat, kita kata kosong, V dia sama dengan kosong lah. Okay, graf sesaran, kita buat dy dx dia, kita dapati bahawa V dia sama dengan kosong. Okay, untuk yang ni pula, T5 duduk kat sini kan. Ni 5, ni 3. Okay. T5 dia duduk dekat graf yang kecerunan dia negatif. Kita tahu kecerunan dia negatif. Lepas tu titik sudah diberi. Semua titik dia dah bagi kan. Kalau saya guna color lain lah kalau awak tak nampak. Semua titik dia dah bagi dah. Okay. Titik sini adalah 4, 3. Titik sini adalah ini adalah 6, 0. Okay, guna titik tu untuk cari kecerunan. Jadi bila dah dapat titik, awak guna 0,3 dengan 0 tolak 3 dengan 6 tolak 4 dapat negatif 3/2. Dapat kecerunan dia negatif 1.5 meter saat. Ni betul ke jawapan? Negatif 1.5. Ya, betul ke? Saya tak ada tengok belakang. Tengok jawapan dia. Okay, jawapan dia ialah soalan 1, V dia sama dengan 1 meter sesaat. Untuk soalan 2, V dia kosong. Okay. Hal laju malar iaitu tak bergerak kot. Hal laju malar. Okay, dan untuk yang masa saat ke-5 tu, T dia ialah, V dia ialah negatif 1.5 meter sesaat. Okay. Boleh tak? Ada orang nak tanya tak? Nombor 2, nombor 1, nombor 2.
Dia kena faham soalan ni. Daripada graf, okey, apabila awak tengok graf-graf dia bagi graf sesaran. Tapi soalan dia tanya hal laju. Bila sesaran dia kait dengan hal laju, awak kena tengok kecerunan graf. Ataupun awak dy dx kan persamaan. Itu saya tak baca soalan betul-betul. Dia kata persamaan lengkung PQ. Ini sahaja yang S sama dengan HT kuasa 2 tambah K. Ini sahaja. Ini persamaan lain. Sini persamaan lain. Okey, sini persamaan lain, sini lain dan sini lain. Ada 3 graf kat situ. 3 graf yang mempunyai persamaan yang lain. Jangan pergi campur pula. Okey, ini mula saya dok ingat semua persamaan ni. Tak, persamaan lengkung PQ sahaja yang guna HT kuasa 2 tambah K. Okey, ini sahaja. Yang lain tak. Ini sama dengan S sama dengan sama dengan 3. Ini S sama dengan 3. Ini lain pula. Ini linear. Dia tak ada kuasa 2. Saya pun terlupa nak tengok. Okay, ada 3 graf berbeza kat situ. Jadi bila jawab soalan B ni awak kena tengok had laju. Ingatlah had laju. Tengok soalan dia. Had laju. Bukannya sesaran. Jadi kita kena tengok kecerunan graf ni, kecerunan ni dan kecerunan ni. Untuk dapatkan kecerunan dy dx, dy dx, dy dx. Dia buat macam tu. Ini bolehlah kita dy dx. Sebab apa? Sebab dia ada persamaan. Yang ni tak ada dy dx. Sini pun tak ada nak buat dy dx. Jadi berdasarkan pengetahuan yang awak ada, dy dx tu ialah kecerunan. Ini pun kecerunan. Sebab tu awak kena tahu. Okey, bila kecerunan ni graf melintang macam tu tidak ada kecerunan. Kecerunan dia kosong. Okey, graf melintang macam ni, kecerunan dia kosong. Bila kecerunan kosong, hal laju pun kosong. V dia pun kosong. Okey, ini tengok ni kecerunan dia. Kecerunan dia negatif. Dia turun bawah, turun bukit. Kan saya ajak dulu turun bukit, kecerunan negatif. Okey, bila kecerunan negatif, hal laju dia pun negatif lah. Okey, macam mana kita nak cari kecerunan? Kecerunan patah balik, belajar dulu kecerunan macam nak cari. Y1 tolak Y2 per dengan X1 tolak X2 ini. Okey, kebetulan dia dah bagi titik dah semua. Jadi cari kecerunan, dapat jawapan kecerunan dia ialah negatif 1.5. Bila kecerunan negatif 1.5, had laju dia pun sama dengan kecerunan tersebut. Okey? Boleh faham lah? Okey, kita pergi nombor 3. Dia senyap ni dia ada 2 tau. Senyap bersetuju ataupun senyap tak bersetuju. Tak tahu apa ni. Senyap. Dia pun senyap terus ruyuk. Tidur. Danish tidur ke? Tak ingat buat kelas macam anak saya lah. Kelas pukul 8. Buka Google Meet je. Dia bukan buat Google Meet. Dia buat apa? Zoom apa ke apa. Webex ke apa saya tak tahu. Buka. Lepas tu dia hanyut ke lain. Lecturer tu dia cakap ke lain. Okey, soalan nombor 3. Satu zarah bergerak di sepanjang garis lurus, sesarannya S meter dari satu titik tetap. Diberi oleh S sama dengan T kuasa 3 tolak 5 T kuasa 2 tolak 8 T tambah 12 dengan keadaan T lebih besar dari data sama dengan kosong. Okey, maksud dia paksi yang hak belah kanan lah. Okey. Okey, ungkapkan fungsi hal laju dan fungsi pecutan. A zarah itu dalam sebutan T.
V dengan A. Okey, kita guna samaan ni. Okey, nombor 3. Allah. Nombor 3. A, dia bagi S sama dengan 3/3 tolak 5/2. Okay, kalau awak tengok macam saya buat tak betul itu, habak kadang-kadang cikgu Nora yang betul sangat. Okay. Okay, S sama dengan 3/3 tolak 5/2 tolak 8T tambah 12. Okay, dia nak ungkapkan dalam bentuk V kan, hal laju. Jadi, V tu ialah DS per dt. Jadi, awak buatlah DS dt dia. Awak dapat 3T/2 tolak 10T tolak 8. Okay, itu adalah V. Untuk A, awak kena ambil dV dt. Okay, persamaan hal laju, awak bezakan dia. Awak akan dapat 6T tolak 10. Itu saja. Nak cari persamaan kan senang. Tapi kena faham dulu. Okay, ada masalah ni? Tak ada, boleh buat. Boleh buat kan? Okay. Harap yang lain pun macam Sofia. Boleh Kalau apa tak tahu, PM Sofia. Sofia dia rajin buat kerja, dia buat ni latihan. Apa tanya dia? Baik dia jadi cikgu Ustaz. Okey, tentukan hal laju seketika dalam meter sesaat dan pecutan seketika dalam meter saat kuasa 2 kan. Zarah itu apabila T sama dengan 3. Okey, bila seketika, semua tu seketika, isi je dalam persamaan tersebut. Okey, tak ada masalah. Ni. Bila dia tanya hal laju seketika bila T sama dengan 3. Jadi hal laju dia ialah 3 sama dengan berapa T3 kan? 3 kuasa 2 tolak 10 darab 3 tolak 8. Okey. Awak akan dapat 27 tolak 30 tolak 8. Jawapan dia ialah negatif 11. Okey. Untuk A pula, sama juga, gantikan dengan 3. Okey, awak akan dapat jawapan dia 6 darab 3 berapa? 8 lah. 18 darab 10. Okey, awak dapat jawapan untuk B. Hal laju seketika sama dengan negatif 11 meter saat. Pecutan seketika ialah 8 meter sesaat negatif kuasa negatif 2 tu. Okey. C. Okey, C dia tanya cari nilai T dalam saat apabila zarah itu berehat seketika. Okey, kalau berehat seketika maksud dia hal laju dia kosong. Okey. V sama dengan kosong. Okey, berehat. Soalan dia kalau berehat ataupun berhenti, V dia mesti kosong. Itu ingat. Bila V kosong, ambil persamaan V 3T kuasa 2 tolak 10T tolak 8 sama dengan kosong. Jadi awak buat EQN lah. EQN guna kalkulator. Okey, bila dapat EQN, A dia 3, B dia negatif 10,
C dia negatif 8. Awak akan dapat 4 dengan ni negatif 2/3. Okay. Awak akan dapat T tu. Ini saya kira mana dia? Guna EQN. Bila awak guna EQN, kau dapat T4 lagi 1 T negatif 2/3. Macam mana kita nak tukar jadi gurungan? Kita ambil T4. 4 positif, dia akan jadi T tolak 4. Dalam gurungan dia negatif. Okay. Ini negatif kan? T sama dengan negatif 2/3. Dalam gurungan positif. Negatif tu, 2 tu jadi 2, positif 2. Okay. 3 tu adalah 3T. Okay, kalau macam nak, kalau awak tak erti nak ni kan, awak senang je, awak ambil negatif 2/3 sama dengan T. Okay, betul awak buat naik atas. Negatif 2 sama dengan 3T. Lepas tu, 3T tambah 2 sama dengan 0. Dia kena sama dengan 0 ni. Letak balik macam tu. Dapatlah dalam gurungan ni. Dia unduk belakang. Okay. Tak ada nak tanya. Ni tak habis kira. Dia tanya apa? Soalan dia tanya, apabila Zara besar, cari nilai T. Tadi dah dapat dah T dah. Okay, oleh itu T sama dengan 4 atau T sama dengan negatif 2/3. Okay, soalan dia kata, soalan atas dia kata T lebih besar atau sama dengan 0. Nampak tak kan soalan? Saya patah dia kat soalan Ni. Dengan keadaan T lebih besar atau sama dengan 0. Jadi awak kena tengoklah jawapan awak. Okay, tengok jawapan balik. Okay, T dia lebih kecil daripada 0. Jadi kita tak ambil yang ni. Kita ambil T sama dengan 4. Itu jawapan dia T sama dengan 4. Okay, soalan dia tanya, Zara berhenti seketika apabila T sama dengan 4. Okay, buatlah ayat. Buat ayat bagi sedap sikit. Kalau kadang-kadang awak kira aku biar macam tu je kan. Pemeriksa tahu dah jawapan, tapi masalah dia penerangan tu penting jugalah. Okey, dah pukul 9 dah. Kita Katakanlah soalan ni kan, cikgu kata ni kan, kalau kita tinggal macam ni je kan, macam katalah saya tak garis bawah-bawah ni kan, untuk jawapan kan, dapat markah, kau kira salah? Dia macam ni, bila awak kata direct, maksud dia awak dapat markah terus kan, awak buat macam saya buat ni kan. Lepas tu tak ada dah pengiraan bawah tu kan. Maksud dia dah V terus dapat jawapan. A ada jawapan dekat sini. Lepas tu pengiraan terus dapat jawapan macam ni kan. Saya tak buat pun tanda garis macam ni kan. Boleh dapat jawapan. Pemeriksa akan tahu awak berhenti kat situ, ujung dia adalah jawapan. Awak berhenti kat situ tapi tiba-tiba ada jawapan akhir. Awak tiba-tiba kan awak nak main kira. Tiba-tiba negatif 11, awak buat darab dengan 3. Contohlah kan. Dapat negatif 33. Ada kat sini. Sini tak ada. Saya mencontoh ni tak ada garis. Okay. Pemeriksa akan anggap ini adalah pengiraan terus. Daripada negatif 11 darab 3 dapat negatif 33. Padahal negatif 33 ni untuk pengiraan lain. Faham tak? Untuk pengiraan lain. Tiba-tiba awak saja main kira kat tepi ni kan. Ada ni kat sini. Jadi pemeriksa akan anggap inilah jawapan dia. Jadi jawapan dia salah lah. Dia takkan bagi markah akhir. Awak dapat yang ni markah dia. Awak akan dapat N1.
nilai 1 lah katalah. Kau P adalah pengiraan. P adalah pengetahuan. Dia bagi P1 kat sini. Okay. N kosong. N adalah nilai. Nilai akhir dia kosong. Sebab apa? Jawapan dia sebenarnya adalah negatif 11. Tetapi awak teruskan pengiraan. Awak teruskan pengiraan yang salah. Jadi jawapan salah. Sebab awak tak garis. Kalau awak garis, ini menunjukkan jawapan. Ini bukan. Ini pengiraan lain. Dia macam tu. Itu implikasi dia kalau awak garis dengan tak garis. Faham tak? Oh, faham. Cikgu. Maksud dia awak garis tu menunjukkan itu jawapan akhir awak. Full stop kat situ. Ini pengiraan lain. Tak mau masuk buku. Awak bagi tahu kat pemeriksa macam tu lah. Ini jawapan saya akhir dan ini pengiraan lain. Jadi pemeriksa tak akan tengok yang ni lah. Sebab dia akan tengok hak jawapan akhir ni. Yang hak awak dah buat ni. Okay, ini jawapan akhir. Macam ini. Jawapan akhir dia T sama dengan 4. Ni kalau awak biak macam ni, awak tak pangkah ke awak tak potong ni, dia akan anggap awak ada 2 jawapan. Ini ingat betul-betul ni. Bila awak buat ni atau ni kan ada 2 jawapan. Awak tak garis, awak tak potong. Jadi dia akan anggap jawapan awak adalah T sama dengan 4, T negatif 2/3. Jadi salah lah awak tak habis kira. So dia akan bubuh macam ni, pemeriksa akan bubuh macam ni. Tak habis kira. Tak habis kira N dia kosong. Nilai akhir dia kosong. Okay. Awak kena garis menunjukkan ini jawapan akhir. Awak pangkah ni sebab awak tak terima T sama dengan negatif 2/3. Sebab soalan dia kata graf tu T dia lebih besar daripada kosong. Jadi salah lah awak tak ikut soalan. Ingat garis tu penting. Awak menunjukkan jawapan awak tu. Jadi ini pangkah, awak buang. Ataupun awak jangan tulis terus. Awak buat, tiba-tiba awak tulis kan. Lepas tu mana jawapan, awak garis dua-dua. Pocik, kosong dapat. Kena tengok soalan. Okay. Ini sebab awak boleh jawab, bukan tak ada jawab. Tapi mistake, kat simple-simple mistake macam tu lah. Kadang-kadang markah tak dapat. Simple mistake macam tu. Mesti frust. Kalau awak boleh jawab, seronok dapat markah. Macam tahun lepas lah ada senior awak tu, seorang tu. Memang saya expect dia dapat tinggi lah. Ingat aku dapat C ke. Lepas tu dapat C ke, dapat B ke, tu dapat D. Terkejut kat saya. Dia dapat D at maths je. Sebab apa? Sebab macam ni, overconfident. Jawab, garing, jawab. Dia kata boleh jawab cikgu, boleh jawab. Tu jawab, dapat markah result SPM D. Dia frust gila lah. Yang lain yang tak sangka dapat C. Macam siapa? Nurul Izzah, kenal Nurul Izzah kan tahun lepas. Dia dapat C. Dia ingat kot dia dapat D. Cikgu saya tak tahu lah. Saya duk ingat saya dapat D, tu dapat C. C plus kot ke C? Saya tak ingat. Ada ke C plus? Okay, untuk C, soalan C, untuk soalan seterusnya, soalan D, dia ada sampai E. Ada 2 soalan lagi. Okay, cari nilai T dalam saat apabila zarah berada di kosong. Dalam T, cari nilai T. Okay, bila dia bagi macam ni, dia suruh cari nilai-nilai T. Maksud dia lebih daripada 1 T. Bila zarah berada di kosong, awak nak kena buat apa? Siapa tahu? Kan EQN. EQN. Pakai yang
apa tu, S sama dengan T03. S sama dengan kosong. Okey, ingat soalan soalan apabila dia kata zarah berada di kosong. Ingat saya kata soalan nombor berapa tadi ada soalan nombor 1 tadi. Okey, masa apabila zarah melalui titik kosong. Kita kena tengok graf sesaran. Kalau soalan macam ni kan, soalan kata masa apabila zarah melalui titik kosong. Masa yang soalan D kan? T tu masa kan? Okay, T tu masa kan? Okay, samalah soalan dia macam yang atas nombor 1 tu. Cari nilai T, cari masa apabila zarah berada di kosong. Berada di titik kosong. Soalan nombor 1B dengan nombor 3D sama. Okay? Boleh tak? Dia sama. Tapi masalah nombor 1 dia ada bagi graf siap-siap. Jadi kita terus ambil daripada graf. Soalan nombor 3 ni tidak ada graf. Okay? Jadi kita ambil daripada persamaan graf. Okay? Persamaan graf dia ialah S kan? S mesti sama dengan kosong. Tengok soalan dia nampak berlain tapi sama aja. Soalan nombor 1B, tengok soalan nombor 1B dengan nombor 3D. Sama. Soalan nombor 1 ada graf, soalan nombor 3 tidak ada graf. Kalau ada graf, kita direct boleh dapat jawapan. Untuk kalau tak ada graf, kita kena kira. Okay? Kita kira bila S sama dengan kosong. Bila S sama dengan kosong, awak buatlah persamaan tu. Sebab dia kubik kan. Kubik dia susah sikit. Awak keluarkan, contoh saya buat 3 tolak 5T. Pasal 2 tolak 8. T tambah 12 sama dengan kosong. Okay. Okay, kita keluarkan T dulu. Awak kata kalau guna kalkulator boleh tak? Kalau awak guna EQN, mana tak bergerak ni? Kalau degree tu dia ada 3 kan? Awak buat 3. A1, B, C, dia ada D. Okay tak? Awak faham tak? Guna EQN. Okay, saya patah balik kan. Kalau guna ada kalkulator, kalau kuasa 3 kan, awak guna EQN, tekan EQN, lepas tu dia tanya degree. Okay, biasa awak guna degree 2 je kan? Tapi ini ada 3. Kuasa 3. Jadi awak tekan 3. Tekan 3 dia ada A, ini A, ini B, ini C, dia ada D. Ini D. Isi tu je. A dia 1, B dia negatif 5, C dia negatif 8, D dia 12, positif 12. Okay, awak akan dapat dia bagi, saya patah balik sini sikit. Okay, jawapan dia akan bagi T dia 6. Lagi 1, T dia negatif 2. Satu lagi, T dia 1. Dia bagi macam tu. Jadi buatlah balik kan. Jadi awak akan dapat T tolak 6. T tambah 2. Satu lagi, T tolak 1. Sama dengan kosong. Boleh tak? Faham tak ni? Senang guna kalkulator je. Okay. Lepas tu baru buat jawapan oleh itu. Jangan terus jawapan lah. Ingatlah sampai bila-bila pun. Kalau guna EQN,
Jangan terus tulis jawapan. Kurungan ni mesti ada. Buat kurungan ni. A, B, C, D ni tak payahlah tulis lah. Awak buat kurungan ni. Okay. Mesti ada kurungan tu. Okay. Ini adalah T sama dengan 6 atau T sama dengan negatif H. Negatif 2 atau T sama dengan 1. Okay, ini jawapan. Ini tak boleh sebab dia T negatif 2 kan. Awak pangkah. Sebab dia mesti positif. Jadi jawapan dia T sama dengan 6 atau T sama dengan 1. Untuk soalan D. Soalan D tadi nilai-nilai T kan ada 2. Jadi T sama dengan 6 atau T sama dengan 1. Okay, ada nak tanya tak D ni? Cikgu. Apa beza kalau tulis atau dengan koma? Ada beza ke? Atau koma. Atau dengan koma. Tak ada kot. Boleh je tulis koma. Boleh je tapi T6,2 macam tu. Awak buat tu. T sama dengan 6 lepas tu 1 macam tu. Dah. Macam koma macam tu je. Kalau macam ni cikgu tulis T sama dengan 6, T sama dengan negatif 2. Okay. Buat T sama dengan 1 macam tu. Dia macam tu je. Boleh tak ada masalah. Ada 2 jawapan. Atau juga ni ada 2 jawapan ni atau sama lah. Tak ada masalah tu. Tapi kalau boleh lah. Yang ni tak ada saya sebab saya duk periksa tak ada masalah. Tak ada timbul masalah pun ada koma ni. Kalau awak buat T 6,1 ni ada masalah saya rasa. Sini ada masalah. Ini macam lebih kurang koordinat kan. Jadi cuba elakkan buat macam tu. Okay, tak ada masalah saya rasa kalau buat koma macam ni. Okay. Okay, untuk soalan E. Last sekali ya. Cari jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah itu pada 6 saat pertama. Okay. 6 saat pertama tu dia patah balik tak? Okay, kita cari minimum dia. Daripada graf tu ada tak minimum dia? Okay, dia ada kubik kan. Dia kubik dia kalau kita tengok graf kan. Kalau saya tak erti nak ramalkan macam mana. Tapi dia tengok macam ni je. Titik dia pintas titik 1 dengan 6 kan. Lepas tu ada dekat negatif 2. Okay. T kosong. Macam mana kita tak mau buat graf lah. Macam mana tak mau buat graf. Kalau T kosong. Sebab dia ambil masa T kosong. Okay. S dia sama dengan. Awak gantilah 0, 0, 0. S dia 12. Okay. Apabila T kosong, S 12. Okay. Kalau T. Sekejap Saya pun pening. Dia kalau kubik ni saya nak tengok macam mana graf dia.
Okey, masa dia bagi. Pada graf S sama ni. 3. Bagi 4 waktu berehat 4. Kosong balik kan. Dia punya hal laju dia kosong. Kalau T4 S dia sama dengan 4 kuasa 3 5 4 kuasa 2 tolak 8 4 tambah 12. Okey, berapa jawapannya? Jangan saya kira. Negatif 36 Ibu. Negatif? 36. Ni apa benda ni ngarak ni? Apa dia ni? Tak, tiba-tiba dia masuk benda ni apa dia ni? Macam mana nak buang? Okey, negatif 36. Saya silap kira Ustaz. 4 kuasa 3 silap. Kuasa 3 tolak kuasa 2. Okey. Negatif 36. Okey, jadi negatif 36. Bila T4 negatif 36. S negatif 36. Jadi graf dia akan jadi macam ni lah. T0 S 12. Okey. Ni S, ini T. Okey. S T. Lepas tu bila T4 ni kosong, T4 M4 sorry. Sebab dia soalan daripada soalan dia nak T lebih besar daripada kosong. Okey, T4. Tadi sebab kita tengok hal laju dia bila berehat kan. Okey, dia macam ni. Jadi 1 tadi bila T6, T1 S kosong. Dia akan melalui ni. Negatif 36. Sini. Baca sini. Okey, sekejap saya padam sikit ujung ni. Sambung. Okey. Lepas tu 6 kat sini kan. 6. Sini T. Okey. Okey, graf dia macam ni. Herod. Tak apa. Okey, dia graf dia macam ni. Daripada jawapan yang kita dapat, okey. Daripada jawapan yang kita dapat, graf dia macam ni. Minimum dia negatif 9. Negatif 9, negatif 36. Negatif 36 ni apabila dia berehat tadi kan. Kita buat soalan tadi kan. Kita tengok soalan tadi. Waktu V kosong, dia berehat, T dia 4.
Maksud dia bila T dia 4 dia berehat. Kan kita kata pada kecurunan kosong, kan V dia kosong kan, kecurunan dia kosong kat sini. Dia patah balik kat sini. Okay. Dia start dengan kosong. T kosong, sesaran dia 12. Dia start dengan 12 meter kat depan. Lepas tu dia patah balik. Dia halaju dia semakin menurun sehingga kosong. Lepas tu bila dah berehat dia pecut balik, dia naik balik. Dia naik balik sampai 6. 6 ni T dia 6. Dia sampai kat sini lah. Dia pintasan. T6 dengan T1 ni adalah pintasan bila S kosong. Okay. Jadi ini adalah minimum dia ialah saat keempat. Okay, daripada tu kita boleh dapat soalan, daripada tu kita boleh cari jarak lah. Okay. Okay. Saya guna pen merah. Kat sini jarak dia ialah 12. Okay. Lepas tu dia pergi ke bawah terus kan. 36. Lepas tu dia naik balik. Dia naik balik adalah 36 juga. Tapi kita tak mau takat dia kata bila dia tak abang sampai 6 saat pertama. Betul lah. 6 saat pertama. Jadi 0 hingga 6. Kebetulan T tu pada titik pada saat ke-6 dia pintar paksi X ni. Okay, jadi samalah awak dapat 12, 36 dengan 36. Jadi jawapan dia jumlah jarak Allah. Mana saya padam tadi? Oh, ni 36. Okay, jadi jumlah jarak sama dengan 12 tambah 36 tambah 36. Jadi jawapan dia berapa tu? 84 meter. Boleh tak? Ini kompleks sikit lah. Kalau saya suka buat graf lagi faham. Buat graf mesti graf sesaran lah. Jangan buat graf laju pula. Graf mesti graf sesaran baru boleh kira jarak. Kalau graf lain tak boleh kira jarak. Okay. Saya pening nak buat graf sebab dia kubik tu yang kuasa 3. Betul tak jawapan ni? Terus ya saya pergi. Jawapan betul ke tidak? Tak tahu. Betul tak jawapan ni? Cikgu 84. Betul 84. Okey. Tu dia kalau buat graf jarak ni hint dia yang ni lah. Hint dia berehat. Apabila zarah tu berehat, itu adalah tanda dia maksimum ataupun minimum. Okey, dia berehat tanda dia itu maksimum ataupun minimum. Sebab graf kubik ni kita tak tahu dia maksimum ataupun minimum. Kita boleh kira, kita boleh tahu. Kan awak dah belajar dah kita buat pembezaan hari tu. Ingat tak jadual tajuk pembezaan dia ada buat soalan dia tanya kalau graf macam ni. Okey. Kecurunan ni positif, kecurunan ni negatif. Lepas tu dia naik positif balik. Kita tahu dia maksimum, lepas tu dia pergi minimum. Ini yang awak kena belajar balik ni. Sebab tu saya kata apa kita belajar, kita guna balik. Kita guna balik tu yang kita kena ingat. Semak balik soalan tajuk dalam dalam tajuk pembezaan tu. Ada. Okey, lepas tu tapi kebetulan ini dia dah bagi dah. Bila S tu kosong, dia ada 2 kan? Bila S tu kosong, dia ada 2 pula dah. Dia ada 3. Dia ada T6, negatif 2,
dengan 1. Okay. Bila 6, ni kita nak antara 0 hingga 6. Dia kata 6 saat pertama. Jadi start dengan 0 lah. Bila 0, kita tahu S dia berapa. T0 S dia berapa. Pintasan paksi Y. Ingat bila tak apa kita ganti dalam persamaannya. 0 tolak, ini 0 tolak 0 tambah 12. Jadi S dia 12. Okay. Ini kita tahu. Okay. Kemudian bila kita nak tahu dia berhenti seketika tu, itu adalah minimum ataupun maksimum. Bila kita kira, kita dapat negatif. Okay. Kalau positif dia duduk di atas, positif adalah maksimum. Negatif adalah minimum. Ingat kalau T dia bagi berehat seketika tang mana? V0 tu tang mana? Dia ada 2 titik tu. Okay, satu lagi hak negatif kita tak mau kira, kita ambil hak positif. Okay, pada T saat keempat, dia berehat seketika. Jadi kat situ adalah titik minimum sebab kita dapat negatif. Okay, dia turun ke bawah. Lepas tu, macam mana kita nak tahu dia naik atas balik kan? Okay, dia nak naik atas balik, kita tahu saat sampai ke saat ke-6. Tu saat ke-4 dah kan minimum. Okay, dia naik sampai saat ke-6. Okay, ni kita tahu dah, automatik kita tahu. Okay, daripada sini. 1 dengan 6. 1 tak tulis sini. Okay. Jadi kita kira lah guna graf yang kita lakarkan tu, kita boleh kira jarak. Daripada T0 sampai T1 12 meter. T1 sampai T4 36 meter. T4 sampai T6 36 meter. Okay. Jadi 12, 36 dapat 84. Okay, tak ada apa nak tanya? Masa kita kelas sampai pukul apa? Sampai pukul 10 ke? Kelas 9:30. Wah, lebih masa dah ni. Okay, habis masa dah. Okay, kalau ada apa-apa, nanti saya kacau kelas lain pula. Sorry dah. Nanti tanya PM saya lah. Okay. Ada siapa nak tanya? Tak ada? Tak ada. Tak ada.